Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hafizullah bin Anwar. Hari ini saya akan membentangkan projek saya, Conversion of carburetor engine to injection system with mapping and tuning of 4-stroke small engine. Iaitu proses conversion daripada carburetor kepada injection, dan juga untuk menunjukkan sikit kemampuan produk ini untuk melakukan perubahan mapping pada ECU. Supervisor saya Encik Mr. Adnan bin Khatijang. Terima kasih juga kepada TS Khairul Amri bin Tofro Waih dan panel kedua TS Khairul Azri bin Azlan. Untuk pengenalan, carburetor adalah mechanical system yang digunakan untuk mix antara fuel dengan air sebelum dimasukkan ke dalam enjin. Minyak akan dikarburasi daripada tangki bawah carburetor bila ada flow yang laju melalui main jet dia ataupun pilot jet dia. Tetapi carburetor ni ada kelemahan dia lah. Kita masuk hard fuel consumption. Contohnya kalau carburetor ni nak service untuk masa yang lama, habuk-habuk ataupun benda-benda asing daripada petrol ni akan menyebabkan main jet dan pilot jet yang salurannya sangat halus tu tersumbat. Bila tersumbat, akan ada pelbagai masalah, iaitu overflow, jerking dan sebagainya. Dan perkara tu juga bila ada overflow akan menyebabkan toxic emission. Dan ia juga poor operating performance, disebabkan carburetor ni ada satu term yang dipanggil cold start operating performance. Untuk meningkatkan fuel economy dan mengurangkan emission, electronic fuel injection teknologi telah diperkenalkan. EFI ni dikontrol daripada ECU untuk kontrol semua sistem lah, dengan input sensor, ambil information daripada input sensor dan juga dijalankan melalui output sensor seperti injektor. Objektif untuk projek ini adalah untuk convert carburetor, sistem carburetor motor kepada injection system. Lepas tu untuk saya study dan analisa, untuk saya belajar dan analisa proses pertukaran kepada injection untuk motosikal 4 lejang. Dan juga untuk saya analisa jumlah minyak yang telah diinjek melalui proses mapping, dengan saya follow emission curve daripada motor tersebut. Untuk skop saya, untuk memastikan enjin tu berjalan dengan keadaan yang baik, without minor or major problem. Motosikal enjin, saya melakukan perubahan pada motosikal enjin dengan 4-stroke cycle dengan kapasiti cm3 110cc.
Yang last sekali untuk melakukan basic mapping dengan follow ignition curve untuk saya avoid detonation and knocking. Problem statement daripada projek ini adalah terdapatnya imbalance air fuel ratio kerana minyak yang dihantar kepada enjin melalui carburized system, bukan sistem calculation yang tepat. Lepas tu total response, kalau carburetor tidak dituning baik, biasanya total response tidak akan menjadi sharp dan selalunya akan berlakunya jerking. Untuk literature review, part yang pertama saya telah menceritakan tentang apa itu carburetor, macam mana dan macam mana ia berfungsi. Yang kedua, menceritakan tentang EFI itu sendiri. EFI ni terdapat beberapa jenis lah. Di antaranya ialah direct injection dan port fuel injection, PFI, GDI dan EFI. Selepas pada tu ada sikit compression between carburetor fuel system dengan electronic fuel injection system, EFI. Lepas tu dalam introduction to electronic control unit ni, saya telah menceritakan tentang bagaimana ECU tu sendiri berfungsi. Lepas tu macam mana maps yang dengan talaan kilang itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menceritakan tentang 4-stroke small engine motosikal ni, dengan ceritakan pasal dia punya cycle dan macam mana dia berfungsi dan bagaimana ia berfungsi itu sendiri. Untuk independent variable saya, questionnya ialah bolehkah kita run engine tu dengan lebih baik. Independent variable, process of the conversion, dan dependent variable saya ialah engine run with injection system. Untuk confounding variable, questionnya ialah adakah EFI ni mendatangkan masalah pada CDI unit bila kita looping dia ataupun kita tumpangkan sistem EFI ni to CDI unit. Confounding variable-nya ialah EFI komponen ni mungkin shorting bila kita melakukan wiring installation. Macam mana kita nak control ialah kita memang memerlukan motorcycle wiring diagram yang sebetul-betulnya. Motorcycle wiring diagram yang sebetul-betulnya bagi tidak memastikan shorting kepada sistem itu sendiri yang akan menyebabkan damage ataupun total loss tu pada ECU tu.
purpose EFI component untuk yang saya convert ni, yang pertama ialah intake assembly. Dalam intake assembly ni ada intake manifold, throttle position sensor, injector dan throttle body. Yang kedua ialah electronic control unit yang untuk buat keputusan pasal duty cycle injector dan ambil input engine speed sensor itu sendiri. Yang ketiga ialah external fuel pump assembly. Dalam pemasangan external fuel pump ni sebenarnya ada sedikit isu. Fuel pump ni dia sebenarnya bukan yang jenis fuel pump yang dry, dia jenis fuel pump yang wet. Kita kena rendam dia dalam petrol. Tapi saya dibekalkan dengan external fuel pump ni dengan casing dia sekali. Tapi isunya ialah O-ring bersaiz besar selain O-ring injector. Biasanya bukan O-ring yang tahan bila terkena petrol. Jadi untuk selesaikan isu ni adalah satu benda yang besar juga lah. Sebab saya terpaksa gunakan Teflon. Lepas tu kena tengok balik macam mana design dia punya cover untuk fuel pump supaya tiada kebocoran apabila saya keep pressure dalam fuel line. Lepas tu ada wiring harness and connector yang perlu saya sambung dan kepada wiring harness asal motosikal, fuel line dengan hose clamp. Lepas pada tu saya kena tengok installation procedure daripada barang itu sendiri, FGK. Lepas pada tu saya perlu remove lah all the carburetor component dekat motor tu sendiri. Lepas tu saya install fuel injection kit yang telah dibekalkan tadi. Masa installing external fuel pump ni lah yang saya cerita tadi, memang ada sedikit isu dan saya telah solve benda tu dengan Teflon ataupun white tape yang saya balut kepada O-ring tu sendiri bagi mengelakkan O-ring tu kembang bila terkena petrol. Lepas tu saya connecting electronic part lah. Untuk CDI unit bagi motor ni yang ditunjukkan sebanyak 6. Sebetulnya 4 saja yang kita pakai, iaitu pulsar, blue yellow, green ground, black red soft off coil VSC, black yellow output of ignition coil. Jadi untuk sistem ni saya telah sambungkan kepada ground green untuk IPS negatif, input speed sensor negatif, dan black red soft off coil VSC.
Ni adalah contoh electronic control unit ECU bahagian atas dengan wiring harness dia. Dilengkapi dengan fuel pump. Fuel pump ni, electronic ECU ni kawal fuel pump ni dengan by grounding. Jadi akan selalu ada direct supply untuk fuel pump ni. Tapi bila pressure dah cukup, ECU takkan benarkan lagi fuel pump ni untuk ground. Melainkan pressure tidak cukup, tak cukup, barulah dia akan bagi ground untuk fuel pump ni deliver pressure to the fuel line. Untuk injector juga berfungsi seperti fuel pump. Dia akan ada satu direct supply dan control by ground. Duty cycle dia akan respect pada input speed sensor yang kita looping ataupun tumpang pada magnet coil. Kuning untuk IPS plus dan merah tu untuk IPS negatif. Itu input speed sensor negatif, dua erat wire. Yang bahagian bawah tu adalah wiring asam motor dekat bahagian CDI unit. Dia ada magnet coil, plug coil, main switch dan accessory switch. Okey, untuk projek ni saya ada test run table saya. Pertama, enjin start. Lepas pada pasang, saya kena start. Untuk run 1 pass, run 2 pass dan run 3 juga pass. Untuk pre-ignition sound ni, masa mula-mula start tu saya kena pastikan tiada bunyi, something bunyi lah dekat intake manifold. Biasanya pre-ignition ni berlaku sebab valve tu mungkin tak tutup rapat lagi ke macam mana, tapi benda-benda macam tu memang melibatkan pre-ignition sound lah, ataupun backfire dekat exhaust. Ataupun yang run 1 pass, run 2 pass dan run 3 pass. Yang ketiga adalah knocking sound ataupun cracking sound. Run 1 pass, run 2 pass dan run 3 pun pass.
Lepas tu mapping table. Mapping table saya sebelum buat mapping table ni, saya wujud pada AFR table 1 dan juga ignition curve yang saya dapat daripada blog Umar Racing. Untuk 2000 ke 3000 rpm untuk Max 1 tu, gambar warna putih belah atas ni, untuk hiking part ni 2000 ke 3000 cc. Sini kebiasaannya bahagian ni akan pakai lebih banyak minyak sebab masa ni kita nak accelerate, baru nak start kenderaan tu berjalan. Di sini untuk respect dengan kenaikan hiking part ignition curve ni, jadi lebih advance, kita kena bagi minyak yang lebih lah. Lepas pada tu dia jadi flat bahagian atas dan dia turun balik. Turun balik ni kebiasaannya dia nak, sebab bila dah high rev atau high RPM ni, valve akan floating. Valve belum sempat tertutup dengan rapat, tapi kita dah nak power stroke. Jadi kita lambatkan ignition ni supaya tiada macam tadi lah, bunyi-bunyi pre-ignition atau detonation ataupun knocking. Untuk sebelum saya siap melakukan mapping, saya rujuk dulu pada AFR ni untuk saya tengok dekat 2 dimension mapping saya, dekat mana bahagian wide open throttle, idle, cruise dan deceleration. Ini contoh table yang saya telah isi pada motosikal itu. Di bahagian kanan ni adalah throttle opening 20%. Yang ini adalah RPM. RPM ni kena kali dengan 1000 lah. Ni untuk 500 RPM 1.0. Kalau cik boleh nampak, bahagian 2000 ke 3000 RPM ni untuk wide open throttle 10 ni nilai yang terbesar lah, minyak yang kita bagi pada sistem. Tapi saya fokus pada bahagian ni, bagi banyak minyak untuk elakkan pre-ignition ataupun knocking lah. Lepas tu kalau cik tengok dia ke hujung, minyak tu akan lebih kecil sebab kita ikut graf tu flat. Dekat bahagian hujung dia makin turun. Jadi untuk high RPM juga, biasanya motor dalam keadaan lower gear ratio lah. Bila lower gear ratio ni, kita nak pastikan load tu kurang. Bila kita masukkan lebih minyak, kebiasaannya kita akan membebankan lagi enjin tu. Mungkin enjin akan jadi fatigue atau sebagainya. Untuk ni metodologi, mula saya start, saya buat literature, tengok dulu bahan-bahan dia semua. Lepas pada tu saya tengok motorcycle part condition dan checking wiring harness dia, mechanical part dia, spark plug dia okey ke tak, semua saya check. Lepas tu saya removing carburetor system dan lepas tu installing injection kit. Lepas tu saya kena installing initer software ni dekat tuning device saya. Lepas tu melakukan mapping dengan tuning. Tuning ni dekat ECU tu ada sikit dibekalkan dengan adjustable resistor. Jadi benda tu saya kena pull off lah, tengok mana tempat yang lebih baik. Test run, kalau fail saya kena balik pada mapping and tuning. Lepas tu kalau pas saya buat documentation lah. Untuk for the conclusion, to obtain data show that when we focus around the hiking graph, part will make the engine not noisy. The objective were fulfilled when the motorcycle could start
the engine and run smoothly. From this study, I have learned a lot. For the first, saya perlukan saya perlu follow the procedure betul-betul. Sebab sedikit je saya buat silap, saya akan damagekan hardware tu sendiri. Dan itu akan merugikan saya lah. Dia damage mungkin datang daripada shorting wire. Jika benda ni berlaku, memang total loss lah. Sebab ini semua adalah melibatkan kos. Sebab satu spark mungkin akan merosakkan keseluruhan ECU. Untuk recommendation saya, untuk orang-orang lepas ni, kalau ada nak buat projek macam ni lagi, mestilah ada komputer yang ECU yang dia pasang tu mestilah mengandungi crank sensor untuk enjin tu kira satu pusingan lengkap untuk duty cycle injector dengan lebih sempurna, auto sensor untuk recorrection untuk minyak yang telah di-deliver, dan tengok nilai oksigen, berapa nilai oksigen yang tidak dibakar. Bila terdapat banyak oksigen yang tidak dibakar, dia akan tambah minyak untuk benda tu mix sekali lagi untuk yang terbakar betul-betul lah. Max sensor nak tengok pressure. Contohnya kita bawa pada waktu hujan ataupun waktu malam, selalunya performance kereta tak akan lebih kerana tekanan udara pada masa tu sendiri adalah lebih tinggi pada hari yang panas. Lepas tu kita kena betul-betul tengok installation manual dengan wiring diagram to avoid shorting. Avoid shorting ni lah yang akan merugikan kita dari segi kos itu sendiri. Untuk result yang lebih baik, motosikal juga perlu test dengan dynamometer untuk result yang lebih baik, ataupun gunakan gas analyzer. Ini semua boleh didapatkan dalam makmal di UTM. Gas analyzer ni kita boleh tengok dia punya emission. Apabila kita buat mapping atau tuning ni, adakah kita boleh reduce emission dia. Saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.